Kalau dalam bahasa biasanya MT pun ada mengajar budak sekolah rendah, so kita bagi formula yang senang lah. Mudah baca tol ataupun uh, suku badatato. Okey. Ku apa ku? Huruf ngan. Da darab, ba bahagi, ca campur ataupun tambah lah. Dan juga tu ialah tu tolak. So yang ini ranking dia kena ikut formula ni lah, ranking yang mana nak start dulu untuk kita selesaikan Okay. So kalau jumpa soalan yang mana nak start dulu, so dia akan first sekali tengok bracket dulu. Kemudian baru kita tengok dia bahagi ke, darab ke yang ada pada soalan tu ataupun tambah dengan tolak ni yang ada dalam soalan. Biasanya nanti suka dia dalam bentuk macam ni. Piramid. Hierarki yang suka macam ni. Okay, so kurungan di atas lah. Kemudian yang level kedua ni sama ada bahagi atau darab, kemudian sekali tambah atau tolak lah. Basic sekolah rendah. Kena ingat balik. Okay. Jadi, okay. Mewakilkan integer pada garis nombor. Yang ni yang disebut tadi lah. First sekali, kalau siapa tak ingat garis nombor tu apa? Garis nombor ialah satu garis straight. Ada sifar dekat tengah-tengah dia. So, sifar ni macam king lah. Ni wajib ada. Okay. Jadi, nombor positif ialah nombor yang selepas sifar. Dan nombor positif juga dia semakin ke kanan dia semakin besar nilai dia. Okay. Semakin ke kiri nombor ataupun kalau kurang daripada sifar dia ialah integer negatif, nilai dia semakin kecil. So yang ni kena tanam dalam minda pengetahuan sedia ada untuk kita jawab soalan yang melibatkan operasi. Lepas ni kita akan jumpa. Okay. Okay. Sekarang kita nak masuk operasi asas aritmetik melibatkan integer. So asas aritmetik, operasi yang terkandung ada 4 lah basic. Tambah, tolak, darab, bahagi. So time ni kita nak jumpa balik dan kita guna pakai BODMAS tadi. Okay. So kita akan mula dengan penambahan dan juga penolakan integer. Okay. Fokus kepada penambahan. So kalau kita jumpa tambah, meaning kita akan ke kanan. Okay. Konsep ini, garis nombor ni biasanya MT galakkan untuk yang beginner. Kita baru nak berkenal-kenalan dengan integer ni. Kita tak nampak bayangan. Kalaulah contoh tak ada ni, contoh tak ada garis nombor ni. Okay, 2 tambah 3 ni. Yang ni macam biasalah. Macam kita tambah nombor biasa. Okey lah, kita boleh buat. Kita dapat jawapan dia 5 ataupun positif 5. Cuba kalau yang soalan bawah ni, negatif 2 tambah 3, kita tak boleh nak imagine apa dia punya jawapan dia ataupun macam mana nak solve benda tu kan. So, MT galakkan guna yang garis nombor tadi. Okay. So, kita start dengan negatif 2 ataupun negatif 2. Bila tambah, meaning kita punya ombak kita akan ke kanan. Ke kanan berapa kali? 3 kali. So, 1, 2, 3.
Dalam garis nombor atau number line, dia jatuh pada positif 1 atau positif 1. Okay. Kalau macam yang dah expert punya level, okay, biasanya kalau MT buat analisis soalan, okay, ni negatif 2, yang ini positif 3, siapa lagi besar? Positif 3. Ketiga lagi besar, 3 lagi besar, ketiga tolak 2 1. Okay. Let's say soalan dia, contoh kalau bukan negatif 2 kita ambil yang besar-besar sikit. Contohnya 10 tambah 15. Okay. So siapa lagi besar? 15. Okay. So 15 tolak 10. Sebab apa tolak? Lagi satu tips dia. Okay. Sebabnya negatif dengan positif, simbol berbeza, kita tolakkan. Simbol berbeza. Okay. Kalau simbol sama, yang ini positif, yang ini positif, sini positif, so simbol dia sama, kita tambahkan. Simbol dia sama. Operasi dia lah. Okay. So kita boleh juga apply dalam penolakan integer. Dua-dua ni adik-beradik je. Okay, contoh dia positif 2 tolak 3. Biasanya dalam tajuk integer ni kita biasakan sebut 2 ni diwakili dengan positif 2. Kalau sebut 2 tolak 3 je macam apa ni, tak boleh nak imagine dia macam mana kalau yang apa ni, yang baru nak berkenal-kenalan dengan integer ni kan, tak mahir lagi, sebut je positif 2 tolak 3. So sini positif, positif dengan negatif. Macam Cik cakap tadi, kalau simbol berbeza, jadi apa kena buat? Tolak. Okay. Okay, macam yang ni, positif 2 tolak 3. Okay. Kalau tak biasa guna formula MT bagi tadi, boleh guna garis nombor. Jadi kita akan start dengan positif 2. Okay. So positif 2 dekat sini. Okay. Kemudian bila tolak, meaning kita ke kiri ombak kita. Berapa kali? 3 kali. So 1, 2, 3. Okay. Macam yang dekat bawah ni juga. Contoh dia negatif 2 tolak 3. Kita akan start dengan negatif 2. Kalau tolak dia ke kiri bukan ke kanan. So ke kiri berapa kali? Ke kiri 3 kali. So 1, 2, 3. Okay. Untuk yang baru berkenal-kenalan dengan integer ni, kalau rasa macam kurang mahir lagi penambahan dengan penolakan integer, so apa ni, boleh buat operasi soalan-soalan yang melibatkan satu digit dulu. Kemudian kalau rasa dah makin mahir, makin expert, bolehlah buat 2 digit, 3 digit lepas tu. Okey? Okey. Kemudian pendaraban dengan pembahagian integer. Okey. Darab atau bahagi. Okey. Tengok yang sebelah sini . Okey. Kalau awak jumpa dua soalan,
Bukan dua soalan, dua nombor yang contoh dia operasi dia darab kan. Okey. Kalau positif darab positif, awak akan dapat positif belakang dia. Jawapan dia. Okey. Contoh positif 2 darab positif 2. Okey. Kalau contoh positif darab dengan negatif, awak akan dapat negatif balik. So jawapan dia positif 2 darab negatif 2 jadi negatif 4. Okay. Kalau yang ketiga ni negatif darab positif, kita akan dapat negatif balik. So yang ini yang nombor 3 dengan nombor 2 ni adalah benda yang sama je. Okay. Okay, last sekali simbol sama negatif darab negatif dah akan jadi positif. Jadi kesimpulan dia kalau simbol sama didarabkan ataupun bahagilah. Okay. Jawapan akhir akan dapat positif. Kalau simbol berbeza, yang kedua dengan yang ketiga ni, jawapan akhir akan dapat negatif. Okay. So beza tadi dengan tambah dengan tolak tadi, kalau simbol dia berbeza, operasi dia tolak, simbol sama, operasi dia tambah. Tapi yang ini tambah positif atau negatifnya untuk hasil darab atau bahagi dia dekat bahagian belakang ni. Okay, jadi ada sikit tips kat bawah ni. Negatif darab positif 4. Boleh juga ditulis sebagai negatif 1 darab positif 4 atau negatif 1 darab positif 4. Yang nombor 1 dekat depan ni dia macam invisible. Sebenarnya dah ada nilai. Negatif 1 sebenarnya tapi dia tak tulis pun kat depan ni. Okay. Okay. Jadi gabungan operasi yang melibatkan integer. So time ni lah kita nak guna tadi BODMAS tadi. Contoh soalan negatif 2 tambah in bracket negatif 3. Apa nak kena buat? Pecahkan dulu tambah ni dengan kurungan. So tambah ataupun positif darab dengan negatif. Ni darab bila sesuatu identiti ataupun nombor ni simbol jumpa dengan kurungan, dia operasi dia dah darab. So dia akan jadi negatif. So kita analisis balik soalan ni lagi sekali bila dah buka kurungan ni negatif 2 tolak 3. So dalam garis nombor kita akan start dengan negatif 2 bila tolak ke kiri. Berapa kali? 3 kali 1, 2, 3. So jawapan dia negatif 5. Ataupun yang mana yang anda expert, simbol yang sama, negatif dengan negatif, operasi dia tambah 2 tambah 3, 5. Tapi kita salin balik negatif 5. Okay. Okay, contoh soalan. Okay, contoh soalan negatif 2 tambah 3. So kalau rasa kurang mahir, kita guna ini garis nombor. So kita akan start dengan negatif 2. Dia gerak berapa kali? 3 kali positif ke kanan. So dia akan pergi ke sana. 1, 2, 3. So yang kat sini kena ada kemahiran nak susun garis nombor. So selepas negatif 2 kalau dia ke kanan, sini negatif 1. Lipah and then 1. 1, 2, 3. Okay, so jawapan dia 1 atau positif tak 1. Okay. Contoh kita ambil nombor 5 ni. Okay. Okay, contoh nombor 5. Negatif 7 tambah
dalam kurungan positif 1. Jadi apa nak kena buat, buka dulu kurungan. Negatif 7 tambah 1. Sebab apa tambah? Positif darab dengan positif dapat positif. Okay. Kemudian yang ini kalau rasa tak boleh nak selesaikan secara manual, kita guna garis nombor. Okay. So negatif 7. Okay. Tambah minim ke kanan berapa kali? 1 kali. So selepas negatif 7, kalau ke kanan dia negatif 6. So dia negatif 6. Okay. Okay. So untuk yang mana yang rasa kurang mahir atau rasa lemah lagi untuk tajuk integer ni, try practice lagi, lebih lagi soalan yang satu digit je dulu. Okay? Tak perlu burden yourself nak try soalan yang besar-besar. Try dengan soalan yang kecil-kecil ni dulu, bila dah mahir, dah expert, baru move pada soalan besar-besar. So sehari tu buatlah dalam 10 soalan. Nombor kecil-kecil je sampailah kita mahir. Tanpa kita guna garis nombor, kita dah boleh mencongak dah. Okay? Okay. So yang tu saja untuk malam ni berkenaan dengan pengenalan integer ni. Okay. Yang paling penting ialah berkaitan dengan operasi ni lah. Biasanya pelajar-pelajar akan hadapi masalah. Sebab apa? Berkaitan dengan operasi ni kita akan guna pakai untuk mendengar-mendengar atas nanti. Banyak kali kita akan jumpa lagi. Jadi nak tak nak kita kena mahir daripada sekarang. Okay. Okay, itu saja. Okay, Matematik ni. Tunjuk slide nombor 7. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, perkara pertama tu yang saya nampak kuda batato tu benda penting lah tu. Memang itu yang tidak dinafikan lah. Cuma saya pun nak orang kata tambah sikit lah, tambah sikit idea. Apa yang saya nampak dekat sini, antara cara yang kita boleh permudahkan selain pada nak bergerak mengikut carta alih yang ada tu, kita yang penting orang kata ringkaskan dulu sebagaimana slide yang ketujuh ni, simbol-simbolnya tu supaya jangan bertembung positif negatif tu. Mana kalau yang kat sini kita dah nampak negatif. Bila negatif kita kumpulkan jumlahnya terus. Maknanya 2 dengan 3 jumlahnya 5. Jadi simbol jawapannya positif atau negatif tu bergantung kepada simbol yang ada yang berbaki tu lah. Itu yang saya nampak lah. Antara tips yang kita boleh guna pakai. Cuba pergi balik muka surat page 8. Yang terakhir tu Okey, macam contoh kita tengok nombor 1 tu. Kita tengok ada negatif, ada positif. Bila ada negatif dan positif, apa yang perlu kita buat? Kita mencari beza dia. Jadi 2 dengan 3 bezanya 1. Tinggal lagi sekarang ni nak tengok, nak tentukan sama ada simbolnya positif atau negatif bergantung kepada nombor mana yang besar. Boleh kita guna teknik tu, empty money. Macam 3, lepas tu dia ada negatif, satu nombor positif, satu nombor negatif. Bila macam tu kita cari beza dia. 3 dengan 1 bezanya 2. Jadi nak tentukan simbol tu. Simbol tu yang menjadi isu utama tu. Yang saya nampak dalam topik ni. Jadi bila nak tentukan simbol, kita tengok nombor mana yang nombor besar. Integer mana yang besar. Positif ke negatif? Positif. Bila positif, jawapannya mesti positif. Nombor 3 tu pula, tengok. Dua-dua nombornya nombor negatif. Bila negatif, kumpulkan saja. 2 dengan 2 jadi 4. Jadi bila negatif lah. Okey. Boleh ke Lepas tu negatif 6 dengan positif 6. Jadi yang itu kita kena cari beza. Tengok-tengok bezanya tak ada. Sifar.
Bila sifar, sifar lah. Dia tak adalah negatif sifar, positif sifar tu. Okay. Seterusnya ada negatif 7 dengan positif 1. Jadi cari beza. Dapatlah 6 beza. Yang seterusnya tentukan negatif ke positif jawapan dia. Jawapannya negatif. Punca nombor negatif tu lebih besar daripada nombor positif. Yang ni nombor 6 ni pun kena perhatikan betul-betul. Sebab dalam tu yang kita kena ringkaskan dulu tadi tu. Negatif 1 tolak positif 1. Maknanya tolak 1 tolak 1. Dah faham yang itu, dia senang lah. Jadi bila tolak-tolak jadi kena tambah. 1 tambah 1, 2. Dan disebabkan dia negatif-negatif, dia akan jadi negatif. Itu yang Sifu nampak dari sudut ideanya begitulah apa yang Sifu praktikkan. Okay. Apalah, kita sama-sama kongsi-kongsikan ilmu apa yang boleh untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. MT Money ada latihan di mana-mana di Mindamex ke apa yang boleh kita buat untuk bantu adik-adik kita mahir lagi benda ni? Ya, ada. Untuk di Mindamet, kita dalam pembinaan soalan, memang soalan untuk integer ni kita bahagi-bahagikan ikut operasi dia. So kalau macam contoh penambahan, memang semua soalan tu berkait dengan tambah je semua. Tapi dia bercampur-campur lah. Kita pecah-pecahkan soalan ikut operasi asas aritmetik lah. Memang kita nak betul-betul fokus integer dalam operasi ke atas integer ni. Sebab yang ini memang dia akan guna pakai untuk mendengar atas nanti. Okay, kalau tu nanti boleh follow MT Money lah. Nanti mungkin MT Money boleh share link ke Mindamex supaya bila dah siap pengenalan integer punya latihan tu, adik-adik kita yang bersama dengan kita pada malam ini ni boleh turut serta untuk memperkemaskan pengetahuan yang telah dikongsikan pada malam ini. InsyaAllah. Okey. Baik. Sekejap ya. Ada, nanti saya kena bantu, ada seorang tetamu kita malam ini tak dapat dengar dengan jelas. Tak apa yang tak dapat dengar tu nanti kita tengok dekat rakaman. Cuma rakaman untuk malam ni mungkin ada sedikit masalah teknikal sebab Sifu punya line pun 2 kali terputus hari ni. Jadi kita harap rakaman yang terakhir ni dapat dirakam dengan baik lah. Cuma mungkin tak sepenuhnya lah yang kita dapat malam ni. Okay? Tak apa, kita kongsi setakat apa yang kita boleh kongsi lah. Okey, baik. Sebelum kita berakhir pada malam ini, Sifu ambil alih balik skrin ya untuk Sifu maklumkan sikit maklumat. Okey. Ini ceritanya. Yang mana besok kita ada kelas untuk persamaan linear pula. Nampak dengan skrin Sifu bagi? Persamaan linear yang akan disampaikan oleh MT Adib, MT Home Ipoh Lahad Baru dan Home Ipoh Meru Raya. Okey. Baik, jangan lupalah pukul 9.30 macam biasa. Kalau boleh kita masuk awal, takut-takut ada isu teknikal lagi. Kita harap internet problemnya selesailah besok tu. Dan sebelum kita berpisah macam biasa, sama-sama kita berselfie dulu sekejap. Jadi sama-sama kita masuk, buka video masing-masing. Nanti saya nak kongsikan gambar-gambar peserta malam ni pada MT Money untuk update Facebook MT Money. Boleh mula buka skrin masing-masing supaya Sifu boleh snap gambar untuk MT Money. Ni MT Money pesan yang besok dekat chat tu. Sila. Okey. Aiman, lama tak dengar Aiman.
seminggu lebih tak jumpa Iman. Jumpa dalam internet lah. Dervinesh, mana kawan-kawan? Malam ni Dervinesh seorang saja ke? Okay, mungkin yang lain tak sedia kot nak buka video, tak apa, it's okay. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian untuk bersama-sama kita pada malam ini. Jadi, saya rasa itu saja untuk perkongsian malam ini. Jangan lupa untuk maklumkan pada rakan-rakan supaya join Telegram group yang saya sudah sediakan supaya tidak terlepas maklumat tentang link kita ni. Dan juga program-program lain. Sebab lepas raya nanti banyak lagi program lain. Bukan sekadar matematik, termasuklah juga nanti program-program berkenaan dengan orang kata bimbingan dan kaunseling yang akan saya kongsikan nanti di grup tersebut. Jadi jangan orang kata ketinggalan dan jangan kita simpan seorang. Tolong maklumkan rakan-rakan kita yang lain supaya sama-sama kita dapat manfaat. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.